Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 6 ayat 5 hingga 10. Namun begitu Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu pada kejahatan sahaja. Maka menyesallah Tuhan kerana Dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu mendukakan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, manusia dan juga haiwan, termasuk haiwan yang melata dan burung-burung di udara, kerana hatiku kesal bahwa aku telah menjadikan kesemuanya. Tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Dalam kalangan yang sejaman dengannya, Nuh seorang yang benar dan tidak tercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Nuh dikenai 3 orang anak lelaki, iaitu Sem, Ham dan Yafet. 아멘. 샬롬 성가대 찬양과 DC 오케스트라 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mami dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-56. Dalam ayat 7 kita melihat saat di mana Tuhan akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan penghakiman banjir besar. Sebab Tuhan tidak mempunyai pilihan selain membuat keputusan sedemikian, dicatatkan dalam ayat 5 dan 6. Ayat 5 menyatakan, namun begitu Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu pada kejahatan sahaja. Perkara ini juga dapat kita lihat dengan jelas pada hari ini. Kejahatan manusia berleluasa di dunia, dan jika dibandingkan dengan zaman Nuh, keadaan sekarang jauh lebih buruk, berkali-kali ganda lebih buruk. Di manakah tempat yang tidak ada dosa? Jika kita meneliti berita pada masa ini, 10 atau 20 tahun lalu pun sudah seperti itu. Tapi sekarang semakin lama semakin teruk. Kejahatan telah memenuhi dunia dan setiap pemikiran hati manusia hanyalah kejahatan sepanjang masa. Betapa baiknya bahawa orang-orang kudus kita walaupun hidup dalam zaman seperti ini tetap berdoa dan berusaha untuk melakukan yang baik serta hidup benar. Dapat bersyukurnya kerana anda tidak dicemari oleh kejahatan, tetapi terus berusaha menjadi lebih baik, berteguh di atas batu iman dan menuju roh. Ayat 6 menyatakan bahawa itu mendukakan hati Tuhan. Kejadian ini sekitar 1,600 tahun selepas Adam tinggal di bumi. Tuhan melihat bahawa kejahatan manusia telah tersebar luas. Apa yang ada dalam hati dan pemikiran mereka sentiasa hanyalah kejahatan. Hanya keturunan Set, iaitu garis keturunan Adam, yang memikirkan Tuhan, mengasihinya dan hidup dalam rahmat-Nya. Rahmat Tuhan diwariskan dari generasi ke generasi, dari Set hingga Nuh. Pada masa itu terdapat banyak manusia di bumi, termasuk bukan saja keturunan Set, malah keturunan Kain dan keturunan anak-anak Adam yang lain. Menurut formula kadar pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, jika kita andaikan dari zaman Adam hingga Nuh, setiap generasi mempunyai 3 anak lelaki dan 3 anak perempuan, maka jumlah penduduk pada zaman Nuh boleh melebihi 200 juta. Namun begitu pada masa itu manusia melahirkan anak selama ratusan tahun. Oleh itu, tidaklah keterlaluan untuk menganggarkan bahawa jumlah penduduk pada zaman Nuh mungkin mencapai beberapa bilion orang. Namun begitu, hakikatnya adalah bahawa antara semua manusia itu hanya keturunan Set yang percaya kepada Tuhan. Selain mereka, hampir semua orang hidup seolah-olah melupakan kewujudan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan hidup hanya untuk mencari nafkah dan memuaskan keinginan badani. Lelaki memikirkan wanita dan wanita memikirkan lelaki. Mereka sibuk mengejar hawa nafsu dan kepentingan diri. Mereka tidak agak-agak untuk berperan demi kepentingan suku dan kampung masing-masing.
자기 부족과 불악의 이익을 위해 싸움도 불사했습니다. Begitu juga di Korea pada zaman tiga kerajaan. Raja Gyeongchogo dari Baekja meluaskan wilayahnya dengan besar, dan di Goryeo Raja Gwanggaeto Agung juga meluaskan tanah jajahannya. Mereka juga sentiasa berperang sesama ahli keluarga. Mereka semua ialah putra-putra, adik-beradik, sepupu yang berkait melalui generasi ayah dan datuk, serta anak-anak kepada bapa saudara dan ibu saudara mereka. Mereka meneruskan sejarah pembunuhan sesama sendiri berulang-ulang kali. Mereka lebih banyak berperang sesama keluarga untuk merebut kuasa daripada berperang dengan negara jiran seperti Goguryeo dan Silla. Walaupun mereka satu keluarga dan mempunyai datuk nenek yang sama, mereka tetap tak agak-agak untuk bertelaga sesama sendiri demi kepentingan diri mereka sendiri. Apabila tidak berperang dan dalam keadaan aman, mereka hidup dalam kemewahan yang melampau dan kehidupan yang tidak bermoral. 이익을 위해서 이렇게 부단히 싸우고 죽이고 또 쳐 죽이고 하는 거를 이게 Dosa tersebar dan begitu cepat sehingga dosa pada zaman itu berada pada tahap yang sama seperti pada zaman akhir ini. Sebenarnya walaupun tidak dapat sepenuhnya dibandingkan dengan keadaan sekarang, maksud saya kejahatan pada masa itu juga sama teruknya. Perbuatan tidak bermoral dan keji sangat meluasa dan mudah dilihat. Bagaimana aku dapat lebih banyak makan dan berseronok? Bagaimana aku dapat merasakan lebih banyak kesenangan? Bagaimana aku dapat lebih menikmati hidup? Bagaimana aku dapat memperoleh benda yang lebih baik? Bagaimana aku dapat lebih memuaskan keinginan badani? Bahkan pada hari ini, jika seseorang mempunyai sedikit wang, mereka mudah terjerumus ke dalam budaya pelacuran, hedonisme dan hiburan yang melampau. Hidup dalam zaman di mana dosa begitu berluasa, hakikat bahawa kita meninggalkan perkara-perkara duniawi seperti ini adalah kerana kita mempunyai iman, dan hal itu menjadi bukti bahawa kita mengasihi Tuhan. Anda meninggalkan perkara dunia tanpa ragu-ragu. Anda tidak hidup untuk tubuh, tetapi untuk roh, untuk kerajaan Tuhan. Anda setia dan terus melangkah maju dengan cara ini. Dan begitu orang pada zaman itu hanya berminat untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Hati mereka dipenuhi oleh keinginan badani, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Oleh sebab mereka telah melupakan Tuhan, mereka tidak agak-agak untuk terjun ke dalam dosa demi memuaskan hawa nafsu mereka. Dengan hati dan fikiran telah dikuasai oleh syaitan, mereka menjadi sangat mementingkan diri sendiri. Manusia telah menjadi begitu rosak sejak peringkat awal pemupukan manusia. Oleh itu, apabila Tuhan Bapa memandang mereka, dia tidak mempunyai pilihan selain mengeluh dan berkutukar cita. Oleh itu, dia terlebih dahulu memberikan peringatan dengan tempoh rahmat selama 120 tahun. Tapi hal itu tidak membawa hasil. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjatuhkan penghakiman banjir besar. Saudara-saudara yang saya kasihi, apabila Tuhan menghakimi, dia melakukannya dengan keadilan yang tepat. Kejatuhan bangsa-bangsa lain juga berlaku menurut keadilan Tuhan. Sebagai contoh dalam Daniel bab 5, kita dapat melihat bahawa kejatuhan Babel dan penubuhan empayar Media Parsi pada tahun 539 sebelum Masihi juga merupakan ketentuan Tuhan. Pada malam sebelum kejatuhan Babel, Raja terakhir, Belshazzar, mengadakan satu jamuan besar dengan kira-kira 1,000 orang pembesar. Mereka menggunakan wadah-wadah emas yang dirampas dari bait suci di Yerusalem sebagai cawan minuman dan memuji berhala.
Pada masa itu, satu jari tangan manusia muncul pada dinding dan menulis perkataan Mene, Mene, Tekel dan Parsin. Daniel mentafsirkan tulisan itu dengan berkata, Mene bermaksud Allah telah menghitung tempoh pemerintahan Tuanku dan mengakhirinya. Tekel, Tuanku telah ditimbang dengan raja dan didapati kurang berat. Dan Peres bermaksud kerajaan Tuanku telah dibahagi-bahagikan dan diserahkan kepada orang Media dan orang Parsi. Menurut tafsiran ini, Raja Belshazzar dibunuh pada malam itu. Empayar Babel jatuh dan Empayar Media Parsi didirikan. Dengan demikian jelas bahawa apabila Tuhan menghakimi individu atau bangsa, Dia melakukannya dengan keadilan yang tepat. 이처럼 개인이든 나라든 하나님께서 심판하실 때는 정확한 공의 가운데 이루신다는 사실입니다. Jika kemusnahan sebuah bangsa tidak berkaitan, Tuhan pun berlaku demikian. Apatah lagi ketika Tuhan membuat keputusan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Betapa telitinya Dia membuat pertimbangan dan mempertimbangkan semua perkara. Namun begitu hakikat bahawa penghakiman tetap berlaku membuktikan bahawa kejahatan di bumi telah mencapai tahap yang sangat melampau. Bahkan semasa kekacauan dan penghakiman ke atas Gomora, orang Romai cuba memperkosa malaikat yang datang. Suatu jumlah yang sangat besar. Sudah tentu mereka tidak tahu bahawa orang itu ialah malaikat. Malaikat datang untuk melihat betapa jahat dan memberontaknya manusia serta sebab mereka layak dihukum. Orang di Gomora tidak menyadari hal ini. Itulah sebabnya mereka cuba mencabuli malaikat tersebut. Walaupun Lot menawarkan anak-anak perempuannya sebagai ganti, mereka tidak mendengarnya. Lot berbuat demikian kerana dia tahu siapa orang yang datang itu. 아직 남자를 대하지 않냐. 내 딸들이 있어. 내 딸들을 하라. 그렇게도 듣지 않냐고 그렇게 하는 걸 봅니다. Oleh itu pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan penghakiman banjir besar. 천사들을 알아봤으니까요. 전에 나오죠. 알아본 사건이. 그래서 결국 하나님께서는 대홍수 심판을 Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, manusia dan juga haiwan, termasuk haiwan yang melata dan burung-burung di udara, kerana hatiku kesal bahawa aku telah menjadikan kesemuanya. Mengapakah Tuhan berfirman bahawa Dia akan menghapuskan bukan saja manusia, malah haiwan, termasuk haiwan yang melata dan burung-burung di udara di muka bumi? Sebab pertama adalah bahawa haiwan, termasuk haiwan melata dan burung-burung di udara, berkaitan dengan kejatuhan manusia. Manusia membuat pahala yang merupai haiwan-haiwan ini dengan menggunakan pelbagai bahan dan menyembahnya. Mereka juga menggunakannya untuk menghias rumah atau memperindah tubuh mereka. Tuhan saja layak untuk disembah dan dipuji, namun manusia membiarkan makhluk ciptaan menggantikan tempat Tuhan. Hal ini seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 23. Mereka berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal abadi, lalu menyembah patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, burung, haiwan berkaki empat dan binatang yang menjalar. Tidak betul untuk menghormati dan melayani makhluk ciptaan lebih daripada Tuhan, Sang Pencipta. Tambahan pula manusia adalah makhluk yang mempunyai roh. Maka betapa tidak masuk akalnya jika mereka melayani makhluk yang lebih rendah yang tidak mempunyai roh. Namun begitu tidak lama selepas pemumpukan manusia bermula, manusia mula menyembah berhala. Seiring peredaran waktu, hal ini semakin menjadi-jadi dan mencapai kemuncaknya pada zaman Nuh. Oleh itu Tuhan berhasrat untuk memusnahkan bakal haiwan, termasuk haiwan melata dan burung-burung di udara.
Oleh hal ini, dia ingin menunjukkan dengan jelas betapa sia-sia berhala dan bahawa haiwan yang disembah sebagai berhala hanyalah makhluk ciptaan. Walau bagaimanapun dapat dilihat bahawa haiwan akuatik tidak termasuk dalam penghakiman besar itu. Mengapakah haiwan akuatik dikecualikan? Hal ini kerana pada masa itu haiwan akuatik bukanlah objek penyembahan berhala. Tambah pula pada waktu itu manusia belum lagi meneroka laut secara meluas atau melakukan banyak aktiviti di sana. Mereka tidak banyak pengetahuan tentang laut dan lebih tertumpu kepada daratan. Oleh itu, manusia mudah membuat berhala daripada haiwan darat dan burung di udara, tetapi tidak daripada haiwan laut. Oleh itu, haiwan akuatik dikecualikan daripada penghakiman, sementara haiwan darat dan burung menjadi sasaran. Sebab kedua Tuhan berhasrat untuk juga memusnahkan haiwan, termasuk haiwan melata dan burung-burung di udara, adalah kerana semuanya itu ialah milik manusia. Manusia bukan saja membuat berhala menyerupai pelbagai haiwan untuk disembah, malah menjadikannya sebagai harta milik dan bermegah dengannya. Jumlah ternakan yang dimiliki menjadi ukuran kekayaan seseorang. Akibatnya banyak kejahatan dilakukan berkaitan dengan ternakan atau haiwan atau harta benda. Muncullah orang yang tamak dan ingin memiliki banyak. Orang yang bermegah dengan apa yang dimiliki oleh mereka, serta orang mencuri atau merompak harta orang lain. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 tertulis, cinta akan wang punca segala kejahatan. Setengah orang memburu wang dengan begitu tamatnya, sampaikan tersesat daripada iman dan akhirnya menanggung berbagai-bagai kesengsaraan jiwa. Wang sendiri bukanlah kejahatan, tetapi tidak terkira banyaknya kejahatan berlaku kerana manusia mencintai wang. Sebelum penghakiman banjir besar, ternakan merupakan harta utama manusia. Walaupun ternakan itu tidak melakukan dosa, ternakan turut dihukum bersama manusia kerana ternakan ialah milik manusia. Contoh ternakan dihukum bersama manusia dapat ditemui dalam seluruh Alkitab. Dalam Ulangan 13 ayat 12 hingga 15, kita menemui perintah Tuhan kepada orang Israel di tanah Kanaan. Dia berfirman, jika kamu terdengar orang berkata di salah sebuah kota yang digunakan untuk kamu diambil oleh Tuhan Allahmu, bahawa daripada kalangan kamu muncul beberapa orang tidak berguna yang menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita beribadat kepada Tuhan-Tuhan lain, iaitu Tuhan-Tuhan yang tidak kamu kenal. Maka hendaklah kamu teliti menanyakan, memeriksa dan meneliti hal itu baik-baik. Kalau ternyata hal itu benar dan sudah pasti bahawa hal keji itu dilakukan dalam kalangan kamu, maka hendaklah kamu menghentam penduduk kota itu dengan mata pedang. Tempaslah kota itu serta segala isinya dan juga ternakannya dengan mata pedang. 그 성읍과 그 중에 거하는 모든 것과 그 생축을 칼날로 진멸하라 하셨습니다. Ini merupakan pernyataan yang tegas supaya tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan. Dia memerintahkan bahawa jika mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain, bukan saja semua penduduk kota harus dibunuh, malah ternakan yang hidup di situ juga harus dimusnahkan. 뿐만 아니라 그 중에 거하는 생축도 진멸하라 하셨습니다. Dalam 1 Samuel 15 ayat 3, hari yang sama berlaku ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan orang Amalek sebenarnya dengan berfirman, sekarang pergilah, seranglah orang Amalek, tumpaskanlah segala sesuatu yang ada pada mereka, jangan sayangi mereka, tapi musnahkanlah lelaki dan perempuan, anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu,
lembu dan domba, unta dan keldai. Demikian juga dalam penghakiman banjir besar. Penghakiman datang bukan saja kepada manusia, malah kepada haiwan yang menjadi milik dan berada di bawah kuasa manusia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, walaupun Tuhan telah memutuskan penghakiman besar itu, Dia tidak menyesali tindakan memulakan pemupukan manusia. Namun begitu, Dia sangat berduka cita dan hancur hati kerana manusia yang diciptakan menurut gambarannya telah kehilangan gambar itu dan hidup sebagai hamba kepada musuh, iaitu syaitan. Lebih-lebih lagi apabila Dia melihat sebahagian manusia daripada Taman Eden datang dan pergi di bumi ini, dicemari oleh sifat badani dan hidup menurut hawa nafsu mereka. Dia sangat berduka cita. Oleh itu Tuhan merancang untuk membuka satu bab baru dalam sejarah pemupukan manusia dan memutuskan penghakiman besar itu. Dia memutuskan untuk memusnahkan semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Bagaimanakah Nuh menerima rahmat yang begitu besar? Sebaiknya dinyatakan dalam ayat 8 hingga 9 berikut. Tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Dalam kalangan sezaman dengannya, Nuh seorang yang benar dan tidak tercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Mengapakah Tuhan menyertainya? Kerana Nuh ialah seorang yang benar. Hal ini bermaksud Tuhan mengakuinya sebagai orang yang benar. Dia ialah seorang yang benar dan tidak bercela dalam generasinya. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan selepasnya, Nuh ialah orang yang paling tidak bercela. 민수기 12장에 보면 모세도 나오지 않습니까? Bilangan bab 12 juga menggambarkan bahawa Musa ialah seorang yang paling lemah lembut antara semua manusia di bumi. Oleh itu Tuhan mengasihi kebaikan, mencari orang yang lemah lembut dan mencari orang yang benar. Musa juga merupakan orang yang paling benar pada zamannya. Kelemah lembutannya adalah yang terbesar di bumi dan itulah sebabnya dia dipilih. Tuhan memurnikan Musa dan menanggalkan segala noda dunia, segala kecemaran sejak kelahirannya dan menjadikannya bejana yang layak digunakannya, lalu memimpinnya keluar dari Mesir. Nuh ialah seorang yang benar, tidak bercela dalam generasinya dan hidup akrab dengan Tuhan. Orang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan dan disertai olehnya. Dalam generasi pada hari ini, yang lebih dipenuhi oleh dosa, di mana pengetahuan semakin bertambah, segala sesuatu menjadi semakin cepat dan manusia hidup seolah-olah tiada Tuhan. Jika ada orang yang tidak dicemari oleh dunia, tidak bergaul dengan perkara duniawi, memelihara hukum dan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya, dan hidup dengan benar seperti ini, tidakkah Tuhan secara semula jadi akan mencari mereka? Maksud saya, Tuhan pasti mencari orang seperti itu. Tuhan juga akan menyertai mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh sama sekali. Oleh sebab Nuh ialah orang yang layak dikasihi Tuhan dan layak menerima kasihnya, Tuhan menyertainya dan berjalan bersamanya, serta menyatakan dan memperlihatkan pekerjaannya kepadanya. Nuh mempunyai 3 orang anak laki, Sem, Ham dan Yafet. Tuhan Bapa sejak awal telah mengetahui bahawa manusia akan jatuh. Bahkan sebelum dia memulakan pemupukan manusia, dia juga mengetahui bahawa apabila tiba waktunya, penghakiman tidak dapat dielakkan. Jika seluruh umat manusia binasa dalam penghakiman itu, maka pemupukan manusia oleh Tuhan akan gagal. Oleh sebab hal itu tidak boleh berlaku, maka Tuhan Bapa telah membuat persiapan untuk waktu tersebut. Dia mencurahkan rahmat kepada keturunan Set dalam kalangan anak-anak Adam dari generasi ke generasi. Dia memastikan mereka tidak dicemari oleh dosa dengan hidup takut akan Tuhan, Sang Pencipta. Melalui ketentuannya, Tuhan mengatur supaya Nuh dilahirkan sesuai dengan zaman ketika dosa berleluasa di bumi dan penghakiman semakin dekat.
Oleh itu, walaupun Tuhan menghakimi dunia dengan keadilan, Dia memastikan bahawa Nuh dapat diselamatkan secara benar. Dia memastikan bahawa musuh iaitu syaitan tidak dapat menuduhnya dan berkata, "Mengapa engkau hanya mengecualikan Nuh daripada penghakiman?" Sekarang saya akan secara khusus menjelaskan bagaimana Nuh menerima rahmat Tuhan. Ketika Alkitab menggambarkan Nuh sebagai dalam kalangan yang sezaman dengannya, Nuh seorang yang benar dan tidak tercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Mari kita kembali kepada masa kelahiran Nuh untuk melihat bagaimana tokoh seperti ini dapat muncul. Kejadian 5 ayat 28 hingga 29 menyatakan, setelah Lamek hidup 182 tahun, lahirlah baginya seorang anak lelaki. Dia menamainya Nuh. Katanya, anak ini akan membawa keselesaan sebab kita bekerja berpenat lelah di tanah yang telah Tuhan kutuk. Ayah Nuh iaitu Lamek mempunyai gambaran kasar tentang apa yang akan berlaku. Dia meramalkan bahawa kerana bumi telah dikutuk akibat dosa Adam, dunia akan dipenuhi oleh kejahatan dan penghakiman akhirnya akan datang. Namun begitu, hari ini bukanlah pengakhirannya. Dia tahu bahawa anaknya Nuh akan terselamat di tengah-tengah penghakiman itu dan menjadi permulaan kepada pemumpukan manusia yang baharu. Oleh itu, dia tidak cemas tentang penghakiman yang akan datang. Sebaliknya, memiliki ketenangan fikiran. Hakikat bahawa Lamek dapat melihat masa depan dengan cara ini menunjukkan bahawa dia mempunyai persekutuan yang jelas dengan Tuhan Bapa. Hal ini juga bermaksud bahawa dia hidup menurut kehendak Tuhan. Datuk kepada Lamek ini tidak lain tidak bukan ialah Henok. Nuh dilahirkan selepas Henok diangkat ke syurga. Tapi ayah Nuh iaitu Lamek telah hidup bersama Henok selama lebih daripada 100 tahun. Dia hidup bersama datuknya Henok selama 100 tahun. Lamek dan datuknya Henok menghabiskan kira-kira 100 tahun bersama. Daripada 300 tahun kehidupan Henok yang hidup akrab dengan Tuhan di bumi ini. Keluarganya sangat mengenali Henok yang mengasihi Tuhan dan fakta bahawa dia diangkat tanpa mengalami kematian. Oleh itu, Lamek sendiri takut akan Tuhan dan berusaha sedaya upaya untuk membesarkan anaknya dalam kebenaran. Selain itu, Methuselah, datuk Nuh dan anak Henok masih hidup sehingga hampir waktu penghakiman banjir besar. Dia hidup lebih lama daripada anaknya Lamek. Sejak kecil, Nuh menerima ajaran yang benar tentang Tuhan daripada ayah dan datuknya selama bertahun-tahun. Nuh dilahirkan dan dibesarkan dalam latar belakang seperti ini. Itulah sebabnya Nuh dapat hidup terpisah daripada dunia, walaupun dunia dipenuhi oleh dosa. Dia bertumbuh dalam kebenaran dan menjadi seorang benar, sempurna dalam generasinya. Namun begitu, hanya kerana Nuh dilahirkan dalam rahmat Tuhan, tidak bermaksud bahawa dia tidak berusaha sendiri. Dia hidup dengan menjaga hatinya dan berhasrat untuk mendedikasikan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. 노아가 하나님의 은혜 안에서 태어났다 해서 스스로는 아무 노력도 하지 Kejadian 5 ayat 32 membantu kita memahami hati Nuh. 살았고 하나님께 자신을 온전히 Ayat itu menyatakan, 원했지요. 창세기 5장 30 setelah Nuh berusia 500 tahun, lahirlah baginya Sem, Ham, dan Yafet. 바로 노아가 500세 된 후에 셈과 함과 야벳을 낳았더라 한 것입니다. Ketika membincangkan garis keturunan Adam, saya menyebut bahawa ada situasi di mana anak yang menggantikan bukanlah anak sulung. Sebagai contoh, Sem yang menggantikan Adam juga bukan anak sulung. Namun begitu, Sem yang menggantikan Nuh ialah anak sulung Nuh. Dikatakan bahawa Nuh memperoleh anak sulung ini setelah berumur 500 tahun. Menurut ukuran zaman itu, hari ini dianggap sebagai mempunyai anak pada usia yang agak lewat. Mengapakah Nuh mempunyai anak hanya pada usia yang begitu tua? Pada waktu itu, ketika dunia dipenuhi kejahatan, Nuh tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin, mempunyai anak dan menjalin kehidupan yang penuh kesusahan. Dia bahkan tidak berkahwin kerana ingin mengabdikan seluruh hidupnya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab dia memiliki hati yang benar
Dia tidak dapat menahan kesedihan apabila melihat dan mendengar perbuatan jahat manusia pada setiap hari. 그런데 의외로 심령을 Dia mengabdikan dirinya untuk memberitakan 의로운 kebenaran. 심령을 가졌기에 날마다 사람들의 불법한 행실을 보고 들음으로 한탄할 수밖에 없었습니다. 이에 베드로후서 2장 5절에 기록된 대로 Noah yang demikian akhirnya berkahwin dan mempunyai anak ketika hampir berumur 500 tahun. Hal ini kerana dia menyedari ketentuan Tuhan Bapa terhadap dirinya. Noah memahami bahawa akan ada penghakiman besar pada masa depan dan selepas itu pemupurkan manusia baharu akan bermula melalui dirinya. Oleh itu hanya kira-kira 100 tahun sebelum penghakiman banjir barulah dia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet. Lukas 17 ayat 27 menyatakan mereka makan, minum, berkahwin dan dikahwinkan hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera, lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. Nuh tidak berkahwin kerana hawa nafsu seperti orang pada zamannya. Dia memutuskan untuk berkahwin semata-mata untuk memenuhi misinya sebagai alat dalam ketentuan Tuhan. Dia bertemu dengan orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dan memulakan sebuah keluarga. Dengan cara ini, Nuh tidak hidup menurut kehendaknya sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, dia dapat dengan jelas berkomunikasi dengan Tuhan dan akhirnya hidup akrab dengan Tuhan. Oleh sebab Nuh menunjukkan teladan kehidupan yang benar, isterinya, 3 anak lakinya dan menantu-menantu perempuannya juga dapat terlepas daripada penghakiman. Bayangkanlah saudara dan saudari, jika ibu bapa benar-benar mengasihi Tuhan, bagaimanakah mungkin mereka akan mengajar anak-anak mereka? Bukankah mereka akan mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan sejak anak-anak dilahirkan? Mereka akan bermula dengan mengajar anak-anak cara berdoa. Hakikat bahawa mereka milik Nuh ialah sebab utama mereka terlepas daripada penghakiman. Dan begitu isteri Nuh, 3 orang anak laki dan menantu-menantu perempuan juga taat kepada kata-kata Nuh dan berusaha hidup menurut kehendak Tuhan. Walaupun mereka adalah keluarga Nuh, jika mereka tidak mengikuti kebenaran disampaikan oleh Nuh dan masih mengasihi dunia, mereka tidak akan dapat menerima rahmat keselamatan ini. Jika seseorang hidup dengan makan, minum dan mabuk seperti orang dunia, maka keselamatan seperti itu tidak mungkin diberikan. Bukankah isteri Lot dan menantu-menantu lakinya binasa? Ketika Tuhan memusnahkan kota Sodom, dia mengingati Abraham lalu menyelamatkan Lot. Maksudnya, kerana mempertimbangkan Abraham, Tuhan menyelamatkan Lot, iaitu anak saudaranya. Tuhan bukan saja ingin menyelamatkan Lot, malah keluarganya. Namun begitu pada akhirnya isteri Lot dan menantu-menantu lakinya tidak diselamatkan. Menantu-menantu lakinya langsung tidak mempercayai kata-kata Lot dan isterinya pula tidak dapat melepaskan kata ikatannya kepada dunia. Perkara yang sama berlaku pada hari ini. Walaupun rahmat Tuhan melimpah di gereja ini, keselamatan dan berkat tidak jamin hanya kerana kehadiran anda. Anda sendiri harus mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam cahaya. Hari kerana penghakiman dan keselamatan terjadi menurut firman Tuhan. Jika anda hidup dalam kebenaran, sesiapa pun dapat menerima rahmat yang melimpah. 물론 진리 안에 산다면 누구나 풍성한 은혜를 받을 수 있습니다. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda berubah dan mengharapan dengan rasa syukur yang lebih besar atas rahmat yang telah anda terima dan supaya anda masuk ke dalam roh dan roh penuh.